Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Madani gagal, saya tak pernah lupa perjuangan reformasi, kata Anwar Ibrahim. Di media sosial khususnya para walaun dan pembangkang mengejek Anwar Ibrahim. Mereka mengejek kononnya Anwar Ibrahim sudah lupa daratan. Ada yang mengejek kononnya Anwar Ibrahim sudah lupa reformasi sebenar yang dilaung-laungkan. Ada yang kata Anwar Ibrahim sejak menjadi Perdana Menteri dah lupa apa yang dijanjikan di jalanan, apa yang dijanjikan di dalam laungan reformasi. Akhirnya tak tahan lagi, Anwar Ibrahim tampil mempertahankan diri dengan kenyataan dia tak pernah lupa perjuangan reformasi. Tahniah kita ucapkan kepada Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim atas reaksi hebat ini. Siapa kata Madani gagal? Siapa kata kerajaan perpaduan ini gagal? Tidak gagal sama sekali. Kerajaan Madani sedang dalam proses, di dalam tren untuk mencapai apa yang disebut reformasi. Anwar Ibrahim memerlukan masa. Ianya bukan magic. Ianya bukan seperti makan kacang, buka kulit terus makan. Ianya memerlukan masa untuk melaksanakannya. Untuk melihat sesuatu kejayaan, ia memerlukan masa. Bukan seperti yang Anda kehendaki instan. Jadi kalau ada yang cakap, terutamanya walaun dan pembangkang, yang bercakap kononnya reformasi tidak dibuat atau gagal, sebenarnya mereka bohong dan menipu. Itu hanya bercakap 20% daripada kebenaran. Bukanlah Madani gagal, tetapi mengambil masa. Sebelum pulang ke Putrajaya, saya ke Ipoh untuk meluncurkan memori teman seperjuangan Tan Sri Lim Kit Siang bertajuk Malaysian First yang membukukan perjalanan berlikunya dalam memperjuangkan Malaysia yang lebih baik, kata Anwar Ibrahim. Saya menghormati kesungguhan dan kecekalan saudara Kit Siang dalam berdepan hiruk pikuk perjuangan bersama teman-teman lain selain puluhan tahun tanpa goyah dan gentar. Kata Anwar Ibrahim lagi dalam komentar beliau, persahabatan kami yang terjalin sejak saya mengemudi Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM pastinya cukup bermakna. Kesungguhan saudara Kit Siang untuk merencana reformasi lahir daripada cetusan kebimbangan melihat negara ini yang kian dibelenggu dengan pelbagai masalah, terutamanya identiti politik yang merosakkan hingga mempengaruhi pemikiran rakyat untuk mengutamakan kaum dan warna kulit dalam penilaian. Saya memilih untuk bersama-sama dengan saudara Kit Siang dalam jalur perjuangan ini sejak 1998. Menilai semula keputusan ini, saya yakin ia adalah keputusan yang tepat tanpa terdetik walau secebis kesal. Sejak mengemudi negara 2 tahun lalu, kerajaan ini masih mendukung perjuangan yang sama, yakni memastikan Malaysia diangkat sebagai negara hebat, bersatu serta menjuarai hak setiap rakyat tanpa memingkirkan identiti asas negara, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, Islam agama persekutuan, raja-raja Melayu serta hak Melayu dan bumi putra. Justru di hadapan teman-teman seperjuangan, saya menyatakan dengan tegas bahawa saya dan Kerajaan Madani tidak pernah meninggalkan perjuangan dan agenda reformasi yang telah kita dukung bersama selama ini. Reformasi ini telah bermula dengan memperbetulkan tata kelola bagi melawan rasuah yang sistemik dan takbir urus lemah. Saya mulakan dengan menghapuskan amalan rundingan terus dan pengaruh menteri dalam perolehan kerajaan. Reformasi penting namun dipandang enteng pengkritik. Saya mendengar desakan-desakan yang menyegerakan reformasi yang kita dambakan. Namun sejarah mengajar kita untuk pintar dan cermat dalam membawa perubahan tanpa mengorbankan kestabilan negara. Namun ada juga suara memualkan daripada segelintir yang kononnya mendakwa kerajaan gagal melaksana agenda reformasi dalam tempoh 2 tahun ini.
Sedangkan mereka jugalah yang sebelum ini sanggup mencium kaki penyakau dan perasua. Kerajaan Madani harus terus kukuh bersama dan kekal mentadbir untuk merealisasikan agenda reformasi ini kerana kegagalan bererti negara ini akan kembali di bawah pemerintahan pelampau agama dan perkauman. Terima kasih saudara Kit Siang yang terus menjadi teman sejati yang setia. Saya hargai setiap pandangan, nasihat dan sokongan untuk kita menyaksikan agenda reformasi menjadi kenyataan demi sebuah negara yang lebih baik. Ditulis oleh Anwar Ibrahim. Saudara, apalah komen anda untuk isu kali ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perdebatan besar berlaku di Perikatan Nasional baru-baru ini ialah dua perkara. Pertama, siapa bakal Perdana Menteri calon tunggal Perikatan Nasional. Dalam perdebatan itu hangat, ada sedikit percakaran berlaku antara pemimpin PAS dengan pemimpin Parti Bersatu. Apabila pemimpin Parti Bersatu menyatakan calon tunggal Perdana Menteri masih lagi Mahathir, masih lagi Muhyiddin. Namun demikian, perkara itu dibidas oleh pemimpin besar dalam parti PAS yang menyatakan mungkin sudah waktunya PAS mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional. Tidak salahnya PAS mengatakan begitu kerana PAS memiliki kerusi parlimen terbanyak, memiliki kerusi Dewan Undangan Negeri terbanyak di Perikatan Nasional. Sudah tentunya kalau ikut sebenar sokongan, kualiti, bilangan kerusi dan juga akar umbi yang patut menjadi pengerusi Perikatan Nasional ialah daripada parti PAS. Manakala Bersatu mungkin hanya layak mendapat timbalan pengerusi. Namun apa yang dikatakan presiden ataupun parti Bersatu masih menegaskan, terutamanya juga komponen parti Perikatan Nasional iaitu Gerakan juga menyatakan sokongan terhadap Muhyiddin Yassin. Dan itu persoalan pertama, siapa calon Perdana Menteri Perikatan Nasional. Dilihat di sana, dilihat melalui perkara itu menunjukkan bahawa kualiti Perikatan Nasional untuk menjadi kerajaan masih dapat dipertikaikan kerana kalaulah mereka menjadi kerajaan nanti, sukar untuk memilih siapa menerajui kepimpinan negara iaitu Perdana Menteri. Perkara kedua yang menjadi perdebatan, pertikaian di dalam Perikatan Nasional ialah siapa poster boy yang layak menjadi diletakkan di dalam bendera maupun poster kempen pilihan raya nanti, terutamanya menjelang pilihan raya negeri Sabah tahun hadapan. Siapakah poster boy Perikatan Nasional yang sebaik-baiknya di Sabah? Adakah Ronald Kendi ataupun adakah Muhyiddin Yassin? Kerana Muhyiddin Yassin memang diketahui sudah masuk dalam kluster mahkamah. Dan beliau baru-baru ini pun kalah dalam saman fitnah membabitkan Lim Guan Eng dan terpaksa membayar saman fitnah berjumlah lebih 1 juta ringgit. Layakkah Muhyiddin menjadi poster boy lagi? Apa kata kalau poster boy itu ditukar kepada Dr. Shem? Dr. Shem ialah Menteri Besar Terengganu yang juga disebut-sebut bakal Perdana Menteri daripada PAS. Kalau ini benar, maksudnya Muhyiddin sudah tidak mempunyai nyawa lagi untuk menjadi Perdana Menteri dan menjadi pengerusi Perikatan Nasional. Tidaklah salah untuk meletakkan Dr. Shem iaitu Samsuri Mokhtar daripada Terengganu, Menteri Besar Terengganu sebagai poster boy Perikatan Nasional dan calon Perdana Menteri mereka. Belum pun kering gusi rakyat memperkatakan isu Titad Edendum dan Pulau Batu Putih, kini timbul pula isu yang baru yang tidak kurang gemparnya dalam politik negara kita. Isu itu ialah peletakan jawatan Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai Bendahari Agung Perikatan Nasional.
Banyak pihak melihat peletakan jawatan Menteri Besar itu sebagai petanda berlakunya bibit-bibit perpecahan dalam Perikatan Nasional, apatah lagi Dr. Ahmad Samsuri atau lebih dikenali sebagai Dr. Sam sekadar memberi bayangan yang samar-samar mengenai peletakan jawatannya. Beliau memuat naik satu petikan daripada bekas pemain bola keranjang terkenal Karim Abdul Jabbar berkenaan peletakan jawatannya itu. Katanya, saya cuba melakukan perkara yang betul pada masa yang sesuai. Ianya mungkin hanya perkara kecil tetapi pada kebiasaannya akan membezakan antara menang dan kalah, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda siapa calon Perdana Menteri Perikatan Nasional yang paling tepat. Adakah Dr. Syam ataupun Abah Muhyiddin? Dan siapakah calon poster boy yang sesuai untuk Perikatan Nasional? Adakah Abah atau Dr. Syam? Jumpa lagi. Bye-bye.